Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kita, Profesor Madya Dr. Muhammad Isam bin Haji Muhammad Hamzah. Nama saya Eliani Francis Medan. Untuk tugasan individu Scopus pada kali ini, tajuk tugasan saya ialah perancangan strategik sekolah di Malaysia, perbandingan kompetensi guru dalam keberkesanan perancangan strategik sekolah di negeri Andhra, Nigeria dan Hong Kong. Kita lihat pada slide seterusnya. Berikut adalah dua jurnal Scopus yang kita telah pilih untuk tajuk ini. Yang pertama ialah masalah pelaksanaan rancangan strategik untuk peningkatan sekolah menengah di negeri Andhra, Nigeria. Yang kedua pula ialah kajian hubungan ramalan, penilaian kendiri dan kompetensi guru mengenai perancangan strategik sekolah di Hong Kong. Abstrak untuk kertas konsep ini, kita lihat di sini. Kertas konsep ini bertujuan melihat sejauh mana keberkesanan perancangan strategik dipengaruhi oleh kompetensi guru di sekolah. Jadi menurut Chen Nakyun 2006 dan Bass 2008, kompetensi merupakan ciri-ciri yang diperlukan bagi melakukan sesuatu. Chen dan Nakyun 2006 mendefinisikan kompetensi sebagai ciri-ciri asas individu yang diperlukan bagi melaksanakan sesuatu kerja, contohnya kemahiran, pengetahuan, sikap, kepercayaan, motif dan sifat-sifat yang membolehkan penghasilan kerja yang cemerlang dengan fungsi strategik organisasi. Jadi di dalam artikel yang pertama, ini ialah berkaitan dengan tindak balas terhadap masalah yang berkaitan kekurangan pengetahuan dan kemahiran mencukupi untuk melaksanakan perancangan strategik, iaitu 3.6 persetujuan responden. Manakala untuk artikel yang kedua, kajian yang dilaksanakan di Hong Kong oleh Eric C. Cheng ialah bertujuan untuk mengkaji hubungan ramalan kemampuan penilaian diri dan kompetensi staf terhadap pengaruh perancangan strategik di sekolah menengah di Hong Kong. Seterusnya, teori dan model perancangan. Okey. Yang pertama ialah penyelidikan ini mengkaji kesan ramalan untuk menerapkan penilaian kendiri yang berkesan dan peningkatan kompetensi guru untuk mencapai rancangan strategik yang berkesan. Allison dan Kaye 1997, halaman 74, Fielder 1998, halaman 501. Jadi kita lihat di sini yang bahagian ini ialah terdapat 3 pemilih ubah yang terlibat dalam kajian ini. Yang pertama ialah keberkesanan perancangan strategik. Wordling 1997 ditetapkan sebagai pemboleh ubah bersandar, sementara kapasiti mekanisme penilaian kendiri sekolah oleh PANG 2003 dan peningkatan kompetensi staf PANG 2003 ditetapkan sebagai bebas pemboleh ubah. Ketiga-tiga pemboleh ubah konseptual diekstrak dari literatur untuk memastikan keesahan wajar dan dioperasionalkan menjadi item yang dapat diukur. Yang kedua pula ialah model Gans, Crossan, Sage dan Stephenson 2010, di mana Gamma J 2006 menurut beliau adalah penting untuk menambah baik pengetahuan dan kefahaman termasuk meningkatkan kemahiran dan kompetensi dalam proses perancangan haruslah difokuskan dengan lebih terhadap faedah perancangan dan pengurusan strategik. Jadi kita lihat di sini terdapat kompetensi, 4 kompetensi, kompetensi pekerja, kompetensi organisasi, kompetensi perniagaan dan kompetensi strategik. Jadi di sini juga terdapat karakter, ciri nilai dan kebaikan ditambah dengan kompetensi dan intelektual dan komitmen, aspirasi, perjanjian dan pengorbanan. Jadi kompetensi dibahagikan pada 4 bahagian iaitu pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan penghakiman untuk pembangunan kepimpinan yang berkesan. Berikut ialah kompetensi 4 bahagian tersebut: pengetahuan, fakta, angka, konsep dan lain-lain, kefahaman, hubungan konteks, kepentingan, material dan lain-lain, kemahiran, menganalisis, membuat keputusan, berkomunikasi, menyelesaikan sesuatu, bekerjasama dan lain-lain, dan penghakiman ataupun penentuan menggunakan intuisi, masa, kaedah untuk digunakan, cara siapa yang akan terlibat dan cara melakukannya dan lain-lain. Seterusnya, mari kita lihat kepada kajian literatur untuk jurnal pertama, iaitu masalah pelaksanaan rancangan strategik untuk peningkatan sekolah menengah di negeri Andhra, Nigeria. Jadi saya kesentuh yang diwarnakan kuning sahaja.
Abdul Karim 2011 meneliti hubungan antara pelaksanaan rancangan strategik dan kompetensi dalaman di Universiti Nigeria dan menepati bahawa ia rendah. Mesah dan Munca 2011 melakukan kajian di Meru Central District Kenya yang bertujuan untuk mengkaji pengaruh tingkah laku pengurusan, dasar institusi dan peruntukan sumber. Pengaruh tingkah laku pengurusan yang lemah adalah mengenai penghargaan dan insentif dalam pelaksanaan rancangan pengurusan strategik. Perancangan strategik pada rasanya adalah strategik yang berkesan untuk meningkatkan pembelajaran pelajar apabila rancangan strategik institusi dilaksanakan dengan betul. Seperti yang dilaksanakan oleh Hopkins 1995, peningkatan sekolah adalah proses yang berterusan, bersifat kitaran dan tertanam dalam proses pengembangan sekolah secara keseluruhannya lebih luas. Sekolah dengan budaya peningkatan yang baik akan meneruskan usaha penambahbaikan untuk memperbaiki persekitaran sekolah. Untuk kajian literatur jurnal yang kedua pula, iaitu kajian hubungan ramalan keupayaan penilaian kendiri dan kompetensi kaki tangan mengenai perancangan strategik sekolah di Hong Kong. Okey, kita lihat yang ditandakan kuning, memberi latihan pada guru dalam kemahiran penilaian dan teknik merancang PAN 2003, perkembangan profesional berasaskan sekolah adalah faktor utama dalam meningkatkan kecekapan guru dan kemampuan belajar. Wang dan Hua 2008, Ren 2007. Oleh itu, sekolah harus menegakkan dan menyediakan peluang latihan bagi para guru mengenai kesedaran akan penilaian dan penetapan sasaran, misalnya metode pengumpulan data, perbincangan mengenai hasil analisis, tujuan analisis mendalam dan kaedah menetapkan strategi pengembangan yang relevan harus semuanya termasuk dalam kursus latihan. Baiklah, mari kita sama-sama lihat pada dapatan kajian kepada dua jurnal ini. Yang pertama, jurnal pertama ialah masalah pelaksanaan rancangan strategik untuk peningkatan sekolah menengah di negeri Anambra. Persoalan kajian ialah masalah apa yang dihadapi oleh sekolah dalam melaksanakan perancangan strategik sekolah mereka. Jadi semua 8 masalah yang disenaraikan yang mengganggu perkembangan rancangan strategik disahkan oleh pengetua. Jadi kita lihat di sini respon min berkisar antara 3.5 dan 4.50 dan berada di atas nilai penerimaan 3.0. Kekangan kewangan, kekurangan profesional yang berpengalaman dalam perancangan strategik dan keenganan pemimpin organisasi utama untuk merangkul perubahan strategik itu antara masalah pembangunan perancangan strategik yang dihadapi oleh sekolah. Manakala untuk kajian hubungan ramalan keupayaan penilaian kendiri dan kecekapan kaki tangan mengenai perancangan strategik sekolah di Hong Kong, terdapat keesahan konstruk instrumen yang disahkan oleh analisis faktor. Hasilnya menunjukkan bahawa 3 faktor diekstrak. Faktor pertama, kompetensi kaki tangan. Faktor kedua, keberkesanan perancangan strategik. Dan faktor ketiga, kapasiti penilaian kendiri sekolah. Kebolehan percayaan skala berkisar antara 0.84 hingga 0.85 yang dinilai memadai untuk kajian ini. Okay, perbincangan berkaitan dengan dapatan dua jurnal tersebut. Okay. Kajian untuk jurnal pertama menunjukkan bahawa pelaksanaan rancangan strategik dan penyediaan pendidikan kualiti masih berada pada tahap sederhana di sekolah menengah. Di samping itu didapati bahawa pengetua kurang memahami proses perancangan strategik. Walau bagaimanapun, pengetua sebagai pemimpin instruksional diharapkan lebih bijak dan proaktif dalam berkolaborasi dengan pihak berkepentingan dalam sektor pendidikan untuk memastikan input sumber yang berkesan, berkoordinasi dan mengurus sumber manusia iaitu kompetensi guru dan material dengan cekap dalam usaha mereka untuk memenuhi tuntutan pentadbiran sekolah. Manakala untuk perbincangan dapatan jurnal yang kedua, penemuan kajian ini menyokong tuntutan bahawa untuk meningkatkan mekanisme perencanaan ataupun perancangan strategik sekolah, sekolah harus menghubungkan perancangan strategik dengan mekanisme penilaian kendiri sekolah, meningkatkan kompetensi guru dalam penilaian dan perencanaan ataupun perancangan dan juga melibatkan mereka dalam proses penilaian dan perancangan. Kompetensi kaki tangan adalah faktor ramalan perancangan strategik yang berkesan. Dapatan ini juga selari dengan Van Hoof 2009 dan Iwi 2009, penegasan bahawa penglibatan guru yang cekap dalam proses perancangan adalah ciri penting perancangan strategik yang berkesan. Perumusan perancangan strategik yang berkesan merangkumi melakukan analisis data, menentukan kriteria yang berjaya,
untuk setiap aktiviti sekolah dan mengembangkan penunjuk berbasiskan sekolah untuk mengukur keberkesanan kegiatan sekolah. Oleh itu, kecekapan pengumbalan polisi dan kemahiran penilaian mereka mempengaruhi keberkesanan perancangan strategi. Mari kita sama-sama lihat kepada isu-isu di Malaysia berkaitan dengan perancangan, khususnya dalam kompetensi guru. Yang pertama berkaitan dengan kompetensi guru, guru tidak gemar membuat keputusan. Kebanyakan guru lebih cenderung menjalankan tugas-tugas mengajar yang rutin berbanding dengan terlibat dan mempunyai komitmen dalam membuat sebarang keputusan di sekolah. Zulkifli Kamarudin 2008 mendapati bahawa guru tidak gemar terlibat dalam proses membuat keputusan terutamanya dalam pengurusan. Yang kedua, guru kurang mahir dalam proses penilaian dan perancangan. Menurut Jawatankuasa Penilaian Perancangan Strategik Beyond Excellence BE Jabatan Pelajaran Sabah 2006 mendapati pemantauan tidak dijalankan dengan baik, mutu pendokumentasian tidak memuaskan dan guru masih tidak mampu menyediakan perancangan strategik sekolah mereka. Yang ketiga pula, pentadbiran dan guru kurang berkomunikasi. Didapati jenis keputusan dan kerana birokrasi yang menjadi penghalang pada guru menjalankan peranan mereka dalam membuat keputusan. Komunikasi yang kurang berkesan antara pengetua dan guru-guru. Kajian lepas menunjukkan bahawa tahap guru dalam membuat keputusan adalah rendah. Asfiah Abahumah 2010, Rahman dan Noliza 2006. Selain itu, guru tidak bermotivasi. Kompetensi merupakan ciri-ciri yang diperlukan bagi melakukan sesuatu. Chen dan Akwin 2006, Best dan Best 2008. Sekiranya para guru kurang kompetensi, mereka akan menjadi kurang bermotivasi untuk melaksanakan perancangan strategi di sekolah. Implikasi terhadap sistem pendidikan Malaysia dari aspek perancangan. Seperti yang kita ketahui, perancangan strategik menggunakan model Bragson 2003 membahagikan perancangan strategik pada 7 fasa, termasuk fasa pra-perancangan. Fasa kedua adalah fasa hala tuju organisasi mengambil kira mandat, misi dan visi. Fasa ketiga pula melibatkan analisis persekitaran, luaran dan dalaman. Fasa keempat menentukan isu-isu strategik, matlamat, objektif, KPI dan sasaran sebuah organisasi ataupun program. Fasa kelima melibatkan penjanaan strategik, pelan ketika dan pelan operasi setiap unit yang terlibat, sama ada unit kecil atau besar secara keseluruhan. Fasa keenam melaksanakan strategi yang telah digariskan untuk dijalankan, dan yang terakhir fasa ketujuh merupakan fasa penilaian prestasi dan penambahbaikan terusan. Ia tidak akan berhenti menjadi satu kitaran sehingga matlamat sekolah tercapai. Implikasi kompetensi guru ke atas perancangan strategik sekolah ialah ketidaklancaran berlaku di mana pelan perancangan tidak dapat diuruskan dengan satu proses perancangan, penyusunan, pendokumentasian, pelaksanaan, pengarahan dan pengawalan dalam sebuah organisasi bagi mencapai visi misi, matlamat dan nilai-nilai utama yang telah ditetapkan Fred A. David 2009. Kesimpulannya, kajian ini dapat memberi gambaran bahawa pelaksanaan perancangan strategi yang dijalankan di sekolah adalah lebih bermakna sekiranya setiap guru berkomunikasi dan bekerjasama serta bekerja dalam satu pasukan di setiap peringkat di sekolah dalam melaksanakan perancangan strategi sekolah. Penglibatan dalam proses membuat keputusan oleh guru dan pentadbir saling bergantungan antara satu sama lain, terutamanya dalam perusahaan kurikulum yang sangat sinonim dengan pengukuran pencapaian akademik para pelajar. Pelaksanaan perancangan strategik di sekolah akan lebih bermanfaat kepada semua warga sekolah agar guru-guru akan lebih jelas dengan visi dan misi yang ditetapkan. Perancangan strategik harus diteliti semasa di peringkat penelitian lagi agar semua pihak tahu peranan masing-masing dalam organisasi. Untuk memantapkan lagi keupayaan dan pengetahuan serta kemahiran pentadbir dalam membentuk dan melaksanakan perancangan strategi, khusus-khusus yang berkaitan perlulah dimasukkan dalam agenda ladap, latihan dalam perkhidmatan dan pelaksanaan komuniti pengajaran profesional PLC di sekolah agar guru-guru berkongsi ilmu dan diberi latihan untuk mempertingkatkan kompetensi mereka dalam perancangan strategik sekolah. Apabila perancangan strategik diamalkan dengan jayanya, keputusan pentadbir dapat dibuat dengan tepat dan ini akan menjanjikan kecemerlangan seluruh warga sekolah sama ada guru dan pelajar. Sekian, terima kasih.